yakni dia akan sentiasa bersama dengan seorang suami sehinggalah dia menceraikan isterinya. Kenapa kita start dengan topik ni dulu? Sebab dia ada kaitan. Kita nak bagi tuan-tuan perempuan faham hakikat alam gaib tu apa dia. Baik, kita disuruh beriman kepada alam gaib. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minu. Dzalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Itulah kitab ini Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ciri-ciri orang yang bertakwa ialah antaranya allazina yu'minuna bil ghaib, beriman dengan perkara ghaib. Perkara ghaib ni tuan-tuan dan puan-puan, bukan setakat hantu saja. Bukan setakat jin syaitan saja. Kita bila sebut alam ghaib je hantu. Alam ghaib je jin, bunian dan sebagainya. Okey, tempat tinggal saya tuan-tuan, Flora Damansara. Saya duduk kat Flora Damansara. Kalau tuan-tuan Google Flora Damansara tu, antara cerita yang top story dia, Flora Damansara, laluan bunian. Okey, sikit-sikit bunian, sikit-sikit. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, alam ghaib ni luas. Allah Ta'ala, Tuhan kita Azza wa Jalla itu sendiri ialah salah satu daripada perkara ghaib yang wajib kita imani. Itu kita lupa. Sebut alam ghaib je, syaitan. Okay? Yang kedua ialah alam malaikah. Malaikat, syurga, neraka pun alam ghaib. Okay? Jadi termasuklah jin dan syaitan yang kita wajib imani. Walau bagaimanapun, alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasul. Okay? Allah adalah alimul ghaib, yang maha mengetahui tentang perkara ghaib, dan dia tidak menzahirkan, dia tidak memberitahu perkara ghaib itu kepada sesiapa pun, melainkan kepada mana-mana rasul yang diridainya sahaja. Hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dapat tengok jin dalam setiap keadaan, tidak, kecuali pada events ataupun kejadian-kejadian tertentu yang mana Allah Ta'ala takdirkan Nabi SAW melihat jin. Antaranya lah peristiwa di mana Rasulullah SAW sedang solat, tiba-tiba ada satu ifrit. Ifrit ni jin yang paling jahat sekali. Ifrit ni jin yang the top lah, top of the list. Dia lah, apa nama tadi, otai lah, senang cerita. Otai jin ni ifrit. Datang kepada Nabi SAW ketika Nabi sedang solat, dan dia memegang bola-bola api. Bola api. Dia nak campakkan bola api tersebut kepada Rasulullah, dan Rasulullah sempat cekik dia. Rasulullah cekik dia hingga sahabat pada ketika itu yang sedang solat di belakang Nabi SAW heranlah tengok. Dia tengok Nabi SAW buat pergerakan macam ni, macam mencekik kan. Lepas tu, lepas solat tu, sahabat tanya, "Ya Rasulullah, ada pergerakan baru ke dalam solat?" Kan? Tiba-tiba ada pula macam ni kan. Tak. Jadi Rasulullah cerita ada ifrit yang datang kepadanya dan cuba hendak membatalkan solatnya. Ini mengganggu solat Rasulullah. Dan aku cekik dia, dan boleh terasa air liur syaitan tersebut meleleh di tangannya, dan rasa apa? Rasa sejuk. Okay? Dalam riwayat yang lain, Rasulullah kata, kalau aku tak ingat doa saudara ke Nabi Sulaiman AS, kata, sudah tentu aku akan ikat syaitan tersebut di tiang masjid, dan esok paginya kanak-kanak Madinah boleh bermain-main dengan syaitan tersebut. So subhanallah, kita tak payah takut dengan syaitan. Okay? Ifrit ke apa ke. Sebab Rasulullah kata, nescaya esok paginya kanak-kanak Madinah akan bermain-main dengan syaitan tersebut. Menunjukkan bahawa kanak-kanak, budak kecil tak takut dengan syaitan. Jadi kenapa kita harus takut dengan syaitan? Okay? Masalah kita ialah masyarakat kita sudah sekian lama dimomokkan dengan benda-benda momok. Cerita-cerita hantu, movie-movie, filem-filem yang tak ada faedah, yang menyebabkan manusia takut dengan syaitan instead of syaitan takut dengan manusia. Mujahid, anak murid Ibnu Abbas
rahimahullah radhiyallahu anhuma. Mujahid kata jin lebih takut kepada manusia. Lebih daripada manusia takut kepada jin. Allahu akbar. Berapa nak takut dengan jin, tuan-tuan? Kita ni kan, nak masuk, nak bangun pagi pukul 3 pagi, rasa nak pergi tandas pun, bang, teman saya bang, ataupun minta, takut nak masuk tempat gelap, takut nak keluar malam, nak balik rumah malam-malam sorang-sorang. Kuliah pukul berapa ya? Pukul 8 sampai pukul 10. Pukul 10 lewat sangat dah, saya tak berani nak balik rumah malam-malam. Dah lah lalu kawasan kubur. Jadi kita takut dengan benda yang sepatutnya kita tak perlu takut. Macam mana kita takut dengan jin ataupun sokol hantu, begitulah hantu ataupun jin tersebut takut dengan kita, lebih lagi daripada kita takut kat dia. Wah, kau jaga-jaga tempat tu banyak manusia. Ada manusia tak apa? Ada manusia tak? Dia lebih takut dengan kita. Tapi tidak bermakna kita boleh bersikap takabur dengan mereka, tak juga. Antara sebab, salah satu yang saya nak cakap, antara sebab kenapa jin dia ganggu manusia, dia rasuk manusia, ialah sebab ada manusia yang cabar dia, yang sumpah seranah dia ke, yang cakap besar. Aku tak takut dah, aku tak percaya dengan jin ni, jin tak boleh rasuk aku, dia cakap besar. Last Allah Ta'ala bagi izin kat jin ni, pengajaran lah bagi dia, jangan cakap besar lain kali. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya kita tengok punca kenapa berlakunya gangguan. Bila saya kata gangguan bermaksud penyakit yang melibatkan jin ataupun syaitan. Dan kita tahu, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, syaitan ni memang fabi'izzatika la'aghwiyannahum ajma'in. Iblis laknatullah bersumpah dengan nama Allah. Dia kata, dengan kebesaranmu ya Allah, aku akan sesatkan anak cucu Adam, semuanya, semua, tak tinggal seorang pun. Jadi kadang-kadang gangguan berbentuk bisikan, kadang-kadang gangguan berbentuk penyakit. Antara punca kenapa ialah seperti kita sebutkan tadi, hasad dengki. Hasad dengki yang akan mengakibatkan penyakit ain dan sebagainya. Kemudian kebersihan dan persekitaran. Antara perangai jin atau syaitan ni, dia suka tempat kotor. Sebab tu bila kita masuk tandas, Rasulullah SAW mengatakan, bila masuk tandas tu bacalah doa, Bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Siapa al-khubus dan khaba'is ni? Dia memang penduduk ataupun penghuni tandas. Kerja dia memang dia suka tempat kotor, dia makan najis, dia suka duduk kat tempat tu. Kemudian kepercayaan dan amalan songsang. Kepercayaan, salah satu kepercayaan Melayu yang sukar hendak dikikis daripada masyarakat kita, dan sukar untuk kita jelaskan semula, sebab benda ni dah tertanam sejak mungkin ratusan ataupun ribuan tahun. Apa dia? Kepercayaan dengan saka, S-A-K-A, saka. Ustaz, keluarga saya ada saka Ustaz, minta Ustaz tolong ni. Tuan-tuan, saya kata, kita semua ada saka, tuan-tuan. Saka kita namanya qarin. Kita semua ada jin. Kita semua memang dilahirkan dengan teman baik. Teman baik kita ni jin, yang lahir dengan kita. Daripada kita lahir lagi dia dah ada, sampailah kita meninggal dunia. Kita akan jelaskan. Kalau tuan-tuan kita belajar tentang ilmu tentang syaitan dan jin ini, kita akan dapati begitu banyaknya perkara-perkara mistik, perkara magic yang boleh dijelaskan dengan mudah. Ada orang cakap, oh keris tu boleh berdiri, sejadah tu boleh duduk, ustaz tu dia boleh buat apa nama tadi, limau tu berpusing. Ini semua kita boleh jelaskan dengan mudah kalau kita faham tentang hakikat alam jin dan syaitan. Di barat ada satu fenomena yang mereka panggil sebagai poltergeist. Poltergeist, saya tak pasti di tempat kita apa nama dia.
Pokoknya fenomena yang piring, mangkuk boleh terbang sendiri, kerusi boleh bergerak sendiri tu apa? Kalau kat Malaysia panggil apa? Jembalang ha? Belakang rumah ada jembalang. Apa? Ada tak dalam masyarakat kita fenomena tu? Tak ada? Tak ada? Okey. Itu kita boleh jelaskan sebab jin dan syaitan ni dia boleh gerakkan benda-benda, objek. Even kalau magician dia buat pertunjukan silap mata, dia boleh terbangkan orang kan. Itu ada kaitan dengan jin. Magic ni dia ada dua. Ada satu trickery, memang betul-betul trik, betul-betul helah saja, tak ada kaitan dengan jin. Dan yang kedua memang ada kaitan dengan jin. Okey. Kemudian seterusnya ialah jauh daripada agama. Antara sebabnya ialah kita ni tak amalkan agama. Okey, kita tak mengamalkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Makan dengan tangan kiri, makan tak baca bismillah, bersama dengan isteri tak baca doa. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, terutama sekali yang dah berkahwin, saya yakin, saya percaya tuan-tuan memang dah hafal doa. Betul? Siapa kata saya yakin saya memang hafal doa? Boleh angkat tangan. Subhanallah. Kita kena hafal doa tu, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab apa Nabi SAW kata, siapa yang tak baca doa ni, Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitana ma razaqtana. Siapa yang baca doa tu, jika ditakdirkan daripada hubungan tersebut lahirnya anak, anak tersebut tidak akan mudah diganggu oleh syaitan. Saya punya teori lah tuan-tuan, antara punca kenapa masyarakat kita ni sangat banyak penyakit sosial, banyak sangat mak rempit, ramai sangat penagih dadah, ramai sangat remaja-remaja yang tak berakhlak, antara sebabnya ialah ibu bapa gagal pada malam pertama lagi. Minta maaf tuan-tuan, ini observation saya. Sebab kita ambil remeh, kita pandang remeh isu syaitan ni. Bagi kita tak payah percaya tahayul khurafat. Tak payah percaya benda-benda ni. Tawakal je. Pandai pula tawakal. Amal sunnah tak nak amal pula. Allahu Akbar. Amal sunnah dulu, baru tawakal. Baca doa dulu, baru tawakal. Okay? Itu kita akan sentuh. Saya tak nak sebenarnya ada satu risalah yang saya dah susun, amalan dan doa harian penangkis gangguan syaitan. Yang ini lebih kepada prevention. Kita nak prevent gangguan syaitan ataupun jin ini daripada berlaku. Tapi hari ini kita akan fokus cure dia. Benda dah dah terjadi, kan kita nak belajar cure. Macam mana nak cure kan penyakit-penyakit ni. Okey, seterusnya antara punca gangguan ialah adanya gambar patung dan anjing di mana? Di rumah-rumah kediaman kita. Subhanallah. Rasulullah SAW mengatakan, la tadkhulul malaika baitan fihi tamasil au tasawir. Maksudnya, tidak akan masuk malaikat dalam rumah yang di dalamnya ada patung-patung atau gambar-gambar. Jadi tuan-tuan, kalau di rumah tuan-tuan ada gambar makhluk bernyawa lah, gambar orang ke, gambar binatang ke, sila turunkan. Tak kisahlah family photo ke, gambar raya tahun 80-an dulu ke, kenangan ustaz sayang ustaz. Kalau sayang tak apalah, simpan dalam album. Nak tengok, buka album. Jangan tayang dekat dinding rumah. Itulah tempat yang digemari oleh syaitan dan menyebabkan malaikat tidak masuk ke dalam rumah. Oh, kalau macam tu, kalau tak nak malaikat catat dosa pahala kita, tak payah inilah letak gambar sebab dia tak nak masuk. Tak, bukan malaikat raqib dan atid, malaikat rahmat, yakni malaikat yang mendoakan orang-orang Islam, orang-orang mukmin. Dia tak nak masuk rumah yang ada gambar. Bahkan Jibril alaihi salam, ada satu kejadian, dia lambat datang. Dia lambat datang temu janji dengan Rasulullah. Rasulullah tanya dia kenapa? Sebab apa? Dalam rumah Aisyah adanya anak
anak anjing. Menyebabkan malaikat Jibril dia ni sikit, dia delay sikit, dia tak apa suka. Jadi malaikat tak suka. Sifirnya mudah. Di mana di situ ada malaikat, tidak adanya syaitan ataupun jin di situ. Tapi kalau di situ tidak ada malaikat, maka di situlah akan ada syaitan dan jin. Dalam peristiwa perang Badar Al-Kubra misalnya, Iblis yang menyamar menjadi Suraiqah, bila perang Badar berlaku dan dia nampak malaikat Allah SWT datang memberikan pertolongan kepada orang-orang muslimin, apa dia buat? Dia lari. Iblis lari lintang pukang. Dia takut dengan malaikat. Okey. Jadi tuan-tuan, kenapa kita nak halau malaikat daripada datang rumah kita? Lepas tu kita pun depressed, rumah tangga tak bagus, ustaz, asyik gaduh je lagi bini ustaz. Ada je tak kena. Isteri saya tengok saya ni asyik salah je. Ada je tak kena. Antara puncanya tuan-tuan ialah syaitan. Kita akan tengok lagi nanti insya-Allah kenapa saya kata begitu. Okey, antara perkara yang menjadi big thing among the shayatin, di kalangan syaitan-syaitan ni, among the big thing ialah merosakkan rumah tangga. Okay. Iblis la'natullah, bila dia diturunkan ke dunia, dia mendirikan tahtanya di atas lautan, dan dia akan memanggil tentera-tenteranya di kalangan jin dan manusia. Okay. Dia akan panggil seorang-seorang. Tak panggil seorang je jin ni, bukan satu lah, seko-seko lah, seko-seko jin. Datang seko jin, dia tanya, apa kau buat? Yani apa pekerjaan engkau? Maka jin pun kata, dia kata fa'altu kaza wa kaza, aku buat ni buat tu. Maksudnya aku buatlah, aku kacau orang semayang, aku suruh orang mencuri, aku suruh orang merompak, membunuh dan sebagainya. Iblis kata apa? Tak apa-apa tu, small thing. Bagi iblis laknatullah, small thing, easy. Tapi datang lagi seekor jin, syaitan, tanya, apa kau buat? Aku tidak akan tinggalkan seorang lelaki, yakni dia akan sentiasa bersama dengan seorang suami sehinggalah dia menceraikan isterinya. Kata iblis laknatullah, ni'ma anta, engkaulah the best. You are the one, man. You are my man. Tuan-tuan, ini saya nak tekankan di sini. InsyaAllah kita akan adakan, InsyaAllah kita dah, mungkin kalau ada masa, ada rezeki, kita akan buat tentang fiqh penceraian, tentang kenapa berlakunya penceraian di kalangan masyarakat yang begitu besar, yang begitu membimbangkan. Okay? Kita nak bagi kefahaman. Hari ini kita nak tengok macam mana cara, kaedah kita nak selesaikan masalah ni dengan cara yang betul lah. Bukan dengan cara pergi bomoh. Bomoh tak ada lain tuan-tuan. Dia cara dia okey. Kalau puan-puan nak eratkan hubungan suami isteri, dia bagi nasi kangkang. Minta maaf, sorry to say, but this is common in our society. Sikit-sikit nasi itu, it doesn't give any good. Sebab bila kita mendatangi bomoh, kita hanya akan menambahkan lagi masalah. Okay? Mula-mula satu syaitan yang ganggu kita, datang kat bomoh, 10 syaitan datang balik. Dia bagi kat kita lagi 10 syaitan.